Assalamualaikum dan hai, nama saya Anisha binti Abdullah, nombor matrik A18HA0013 dan penyelidik saya adalah Dr. Muhammad Fauzi bin Othman. Selamat datang kepada panel yang menilai pembentangan saya. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya iaitu hubungan di antara tekanan kerja dan prestasi kerja di syarikat JAY di Senai Johor. Dimulakan dengan latar belakang kajian. Situasi sektor pekerjaan yang dinamik pada masa kini sangat mempengaruhi bagaimana organisasi meletakkan diri mereka untuk prestasi dan juga keuntungan. Tekanan di tempat kerja dianggap sebagai fenomena yang tidak dapat dielakkan dan kebanyakannya disebabkan oleh keadaan tempat kerja dan persekitaran kerja di mana ia mempengaruhi prestasi kerja. Perkara ini menjadi cabaran kepada majikan kerana masalah ini meningkat di dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan produktiviti rendah, ketidakhadiran yang tinggi dan banyak masalah pekerjaan lain seperti penyalahgunaan dadah. Dalam kajian ini, penyataan masalah yang dapat dikenal pasti adalah faktor tekanan kerja di tempat kerja mempengaruhi prestasi dan kepuasan dalam kalangan pekerja. Kepuasan adalah penting kerana ia menghubungkan tahap keselesaan pekerja dan kesihatan psikologi atau emosi yang menyumbang kepada organisasi dengan meningkatkan prestasi kerja. Pelbagai tekanan di tempat kerja terbukti meningkatkan risiko kesusahan dan mengurangkan prestasi seperti beban kerja, masalah organisasi dan konflik. Tekanan kerja yang melampau membuat pekerja merasa tidak dihargai dan menyebabkan prestasi menurun. Dalam kajian ini, terdapat 3 objektif yang ingin dikaji iaitu untuk mengenal pasti tahap tekanan kerja, untuk mengenal pasti tahap prestasi kerja dan mengenal pasti hubungan di antara tekanan kerja dan prestasi kerja di syarikat JAY di Senai Johor. Seterusnya, tinjauan penulisan yang memfokuskan kepada konsep tekanan kerja dan prestasi kerja. Dimulakan dengan tekanan kerja di mana masalah ini sering berlaku dan memberi kesan langsung kepada prestasi kerja. Tekanan kerja merujuk kepada ketidaksesuaian antara kemampuan individu dan permintaan organisasi. Terdapat 6 faktor yang telah dikenal pasti dalam kajian ini. Pertama ialah faktor intrinsik iaitu kebolehpercayaan bahawa tekanan boleh disebabkan terlalu banyak atau sedikit kerja, tekanan masa, keletihan dan banyak lagi. Kedua ialah halangan rumah dan kerja di mana ia merujuk kepada peranan pekerja di tempat kerja dan di rumah, termasuk dalam menangani isu keluarga, krisis kehidupan dan masalah lain. Selain itu, faktor ketiga ialah struktur dan iklim organisasi iaitu berkaitan dengan kepuasan kerja di mana pekerja merasa tidak banyak kawalan ke atas tugas mereka dan merasa pekerjaan tidak mencabar. Faktor keempat merujuk kepada peranan pengurusan di mana tekanan berlaku apabila pekerja mengalami kekaburan peranan tetap pekerjaan mereka. Seterusnya, kejayaan dan pencapaian merujuk kepada jaminan pekerjaan dan ketakutan lebihan kerja. Dan yang terakhir, hubungan di tempat kerja yang memfokuskan kepada hubungan sesama pekerja dan pihak organisasi. Berpindah kepada konsep prestasi kerja, prestasi pekerja merujuk kepada seseorang individu yang berjaya menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh organisasi mengikut objektif yang ditetapkan dengan penggunaan sumber yang efisien. Prestasi kerja diukur melalui perspektif yang berubah-ubah seperti produktiviti, output, kecekapan dan lain-lain dan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam organisasi. Bagi rangka kerja penyelidikan, model tekanan kerja Cooper dan Marshall telah digunakan di mana model ini menerangkan 6 dimensi tekanan kerja yang mempengaruhi kehidupan individu sebagai pekerja. Dan model hierarki daripada Pradhan dan Jenner digunakan untuk mengukur prestasi kerja yang dapat dipecahkan kepada 3 iaitu prestasi tugas, prestasi adaptif dan prestasi kontekstual. Melalui model ini, pengkaji dapat melihat hubungan di antara tekanan kerja dan prestasi kerja. Untuk metodologi kajian, persampelan yang digunakan kajian ini adalah berdasarkan persampelan KG and Morgan di mana pekerja yang terdapat dalam syarikat JAY di Jabatan Pengeluaran adalah 110 orang pekerja. Jadi hanya 86 responden diambil untuk kajian ini. Kajian rintis telah dijalankan kepada 15 orang di mana menunjukkan Alpha Coron Bash 0.95 iaitu kebolehpercayaan yang tinggi. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan kerja ialah soal selidik Occupational Stress Indicator manakala prestasi kerja menggunakan soal selidik prestasi kerja Pradhan dan Jenner. Soal selidik Occupational Stress Indicator mempunyai 6 dimensi dengan 61 item keseluruhannya, manakala soal selidik prestasi kerja Pradhan dan Jenner mempunyai 3 dimensi iaitu mempunyai 26 item keseluruhannya. Skala Likert yang digunakan untuk soal selidik tekanan kerja adalah skala 6 mata iaitu daripada 1 iaitu sangat pasti ia bukan sebagai punca sehingga 6 iaitu sangat pasti ia adalah punca. Manakala bagi soal selidik prestasi kerja,
telah menggunakan skala Likert 5 mata iaitu 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Dalam kajian ini, kaedah analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan SPSS iaitu untuk melakukan analisis deskriptif untuk mencari mean dan persen serta analisis inferensi untuk mencari hubungan korelasi antara pemboleh ubah. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan 5 daripada 6 dimensi tekanan kerja mempunyai tahap tinggi dan 1 dimensi mempunyai tahap sederhana. Struktur dan iklim organisasi mempunyai tahap tertinggi iaitu dengan nilai min 4.17 diikuti dengan faktor extrinsik di tempat kerja dan kejaya dan pencapaian dengan nilai min 4.07 dan 4.06. Nilai min yang menunjukkan tahap sederhana adalah pada halangan rumah dan kerja dengan nilai min 3.61. Bagi tahap prestasi kerja, prestasi adaptif berada pada tahap tinggi iaitu dengan nilai min 3.95 diikuti dengan prestasi konseptual dan prestasi tugas iaitu dengan nilai min 3.88 dan 3.79. Untuk hubungan tekanan kerja dan prestasi kerja, semua dimensi menunjukkan hubungan korelasi negatif di mana kejayaan dan pencapaian serta peranan pengurusan menunjukkan hubungan negatif yang kuat, manakala struktur dan iklim organisasi serta faktor extrinsik menunjukkan hubungan yang sederhana. Halangan rumah dan kerja mempunyai hubungan yang lemah untuk korelasi. Untuk tahap tekanan kerja, struktur dan iklim organisasi mempunyai tahap tinggi kerana ia memfokuskan kepada bebanan kerja dan kerja dalam tempoh masa yang panjang, di mana ia memberikan kesan keletihan kepada pekerja akibat bebanan kerja yang banyak dalam tempoh masa yang panjang. Bagi faktor extrinsik, ia menjadi dimensi yang berada pada tahap tinggi kerana kekaburan peranan sering berlaku kepada pekerja di mana ia menyebabkan pekerja berasa tidak mempunyai peranan penting dalam organisasi dan merasakan kerja tidak mencabar. Bagi kejayaan dan pencapaian, ia berada pada tahap tinggi kerana ia melibatkan hubungan interpersonal antara pekerja yang boleh menjejaskan kerja yang patut diselesaikan. Untuk tahap prestasi kerja, prestasi adaptif berada pada tahap tinggi di mana ia dikaitkan dengan model Big Five iaitu keterbukaan, di mana keterbukaan dalam menyesuaikan diri dengan situasi pekerjaan yang berubah amatlah penting dalam meningkatkan prestasi kerja. Diikuti dengan prestasi konseptual iaitu memfokuskan kepada bantuan interpersonal, dedikasi dan inisiatif dalam menyiapkan pekerjaan bersama pekerja lain. Bagi prestasi tugas, ia memfokuskan kepada penyelesaian tugasan mereka mengikut tarikh yang ditetapkan agar dapat meningkatkan prestasi kerja. Kejayaan dan pencapaian dan peranan pengurusan menunjukkan hubungan negatif yang kuat di mana kejayaan dan pencapaian dikaitkan dengan motivasi pekerja di mana kurangnya motivasi dapat mengurangkan prestasi kerja. Perkara yang dapat dikaitkan berdasarkan soal sedidik ialah ganjaran atau pampasan kepada pekerja. Ini dapat meningkatkan prestasi pekerja manakala bagi peranan pengurusan, kekaburan pekerjaan menjadi faktor utama yang menyebabkan dimensi ini mempunyai hubungan negatif yang tinggi. Bagi peranan pengurusan, kekaburan pekerjaan menjadi faktor utama yang menyebabkan dimensi ini mempunyai hubungan negatif yang tinggi. Ini menyebabkan keupayaan pekerja untuk melaksanakan tugasan mereka sangat menurun dan menjadikan prestasi kerja mereka rendah. Struktur dan iklim organisasi dan faktor extrinsik mempunyai hubungan negatif yang sederhana di mana bebanan kerja yang tidak dapat diselesaikan mengikut tarikh yang perlu dihantar menyebabkan prestasi kerja menurun. Kerumitan teknologi juga mempengaruhi faktor ini di mana kebergantungan organisasi kepada teknologi dan mengurangkan jumlah pekerja. Jadi pekerja yang dikekalkan terpaksa menangani semua kerja yang sedia ada bersendirian. Ini menyebabkan prestasi mereka menurun. Halangan rumah dan kerja mempunyai hubungan yang lemah kerana dengan berlakunya pandemik COVID-19, organisasi menerima pakai cara yang lebih baik untuk bekerja iaitu flexibility dalam bekerja iaitu melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Ini mengurangkan tekanan kerja kerana pekerja hanya bekerja dari rumah dan tidak perlu sentiasa ke tempat kerja kerana organisasi melakukan jadual yang fleksibel. Okey, seterusnya berpindah kepada rekomendasi di mana berdasarkan limitasi yang didapati sepanjang kajian ini, terdapat rekomendasi yang dapat dipecahkan kepada organisasi dan juga pekaji akan datang. Untuk organisasi, organisasi boleh menyediakan sesi kaunseling kepada pekerja serta menawarkan faedah kesihatan mental dan fizikal untuk kesediaan kepada pekerja untuk mengurangkan masalah tekanan kerja. Menyediakan jadual kerja yang fleksibel kepada pekerja di mana pada situasi pandemik ini, lakukan banyak pertukaran kerja di mana pekerja dapat berehat lebih daripada menanggung bebanan kerja yang tinggi. Ini dapat mengurangkan masalah tekanan kerja berlaku kepada organisasi. Untuk pekaji akan datang,
Pekaji boleh menggunakan kaedah metodologi berbeza seperti kaedah temu bual, di mana hasil yang didapatkan lebih tepat berbanding jawapan daripada penilaian skala Likert. Pekaji juga boleh mengumpul lebih banyak responden untuk meluaskan kajian dengan mencari organisasi yang lebih luas dan besar jumlah pekerjanya. Secara kesimpulannya, tujuan kajian pendidikan ini adalah untuk mengenal pasti tahap tekanan kerja dan tahap prestasi kerja di syarikat JAY di Senai Johor. Selain daripada itu, kajian pendidikan ini juga mengkaji hubungan antara tekanan kerja dan prestasi kerja bagi syarikat tersebut. Hasil menunjukkan kedua-dua tahap tekanan kerja dan prestasi kerja adalah tinggi. Tambahan pula, dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan negatif tekanan kerja terhadap prestasi pekerja. Ini bermakna tekanan kerja yang tinggi akan menyebabkan prestasi pekerja menurun. Terdapat banyak faktor tekanan yang dialami oleh pekerja di dalam organisasi ini dan hasil membuktikan bahawa tekanan yang terlalu banyak menjejaskan produktiviti secara negatif. Oleh itu, untuk syarikat JAY lebih berjaya, pekerja perlu bebas tekanan supaya mereka dapat mencapai prestasi yang baik. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.